Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'. Kita sambung pengajian daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Ada tanda Abu. Bukan surat apa 33 ke? 34. Ya, tajuk 158 muka surat 34. Kitab yang hitam ni, jilid yang kedua. Adab Mufrad Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, iaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Bab la tukrim sadiqaka bima yashqa alaihi. Bab pada menyatakan jangan memuliakan akan sahabatmu dengan barang yang memberatkan atas dirinya. daripada Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Muadz, dia berkata telah cerita kepada kami Muadz, qala haddatsana Ibnu Aun an Muhammad qala kanu yaquluna la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaihi. Maksudnya janganlah engkau memuliakan sahabatmu dengan apa yang memberatkan atas dirinya. Okey, di sini maksud senang kita faham, jangan kita membebankan orang untuk dapat, sama ada kita nak muliakan dia, kita suruh dia buat ini buat itu sehingga benda tu beban bagi dia. Kan? Mungkin kita contoh apa dia? Ini mereka je lah contoh kan. Kita nak bagi hadiah kat dia, nak bagi kereta kat dia contohnya. Hadiah kereta ni. Tapi kereta tu dah rosak apa semua, kita nak bagi kat dia tapi menyusahkan dia. Dia nak kena pergi repair, nak kena buat tu, nak keluar duit apa semua, menyusahkan. Itu salah satu contoh. Atau kita minta kemuliaan untuk diri kita tapi sampai menyusahkan dia. Boleh jadi juga, termasuk dalam perkara jangan kau menyusahkan orang lain lah. Maksudnya contoh kita nak pergi apa ni, kita nak apa dia contoh nak buat birthday kita, kau kena buat ni, aku tak nak kek macam ni, kau nak kek yang 5 tingkat tu. Orang menyusah dia pula, membebankan dia. Kak Zai, kau nak bagi hadiah kena bagi kek 5 tingkat buah yang fresh, apa ni, apple yang baru petik tu. Tu dia nak kena. Inap yang sedap, apple tak sedap. Inap. Inap. Jadi menyusahkan orang pula. Jadi apapun kesimpulannya, kita nak buat baik pada orang pun jangan menyusahkan dia. Seperti kadang-kadang kita buat, dulu pernah ingatlah masa di Masjid Al-Falah dulu, apa ni kita buat apa ni sumbangan pakaian-pakaian terpakai kan. Dia orang banyak macam lah hantar berlori-lori, tapi bila kita sort balik, kita asing-asingkan lah, yang dalam, yang terkoyak sana terkoyak sini pun masuk mai. Ni menyusahkan orang. Nak buat baik tapi menyusahkan orang. Ini tak boleh. Jangan kita buat sampai menyusahkan orang. Bagi kat orang benda-benda macam tu, orang pun Allah rasa jijik, rasa yalah tak geramak nak pegang pun, kan. Contohnya. Jadi kita nak buat apa pun, jangan kita punya kayu ukur kita sampai membebankan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah suruh muliakan dia sehingga membebankan orang lain. Tak pernah. Ustaz, soal Ustaz? Ya. Sorry. Bisa katakan Ustaz ada mendudukan. Kok orang nak dengar online. Gunalah suara tu. Suara Ella Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Ustaz, misalnya Ustaz ada kedudukan. Allah, Masya Allah. Saya minta tolong Ustaz rekomenkan anak saya ke apa. Adakah itu menyusahkan Ustaz? Dia menyusahkan ni tak ada lah kayu ukur ni, buat macam ni menyusahkan. Semua kita tengok pada kemampuan dia lah. Kalau benda tu benda bagi dia senang nak rekomen orang.
Bagi dia tunjuk-tunjuk. Kalau macam tu benda tak menyusahkan dia. Kan? Tapi kalau ada orang yang memang tak boleh buat kerja tu, tapi kita paksa, buatlah, kau kena buat, tolonglah macam ni. Kita minta buat juga, minta tolong juga, sampai benda tu menyusahkan. Ada orang yang contoh bab masak ni, suruh saya memang menyusahkan. Nak suruh masak, janganlah suruh saya buat air lah, buat apa, susah lah. Tapi kalau orang perempuan senang, happy nak masak kan. Tak happy tak semua orang. Oh, tak semua Jadi apa pun kita tengok kadar orang tu. Kita suruh ni menyusahkan dia ke tak? Kalau benda tu menghappykan dia, tak menyusahkan, tak apa. Kalau benda tu menyusahkan dia, kita nampak dia susah ni nak buat benda tu, nak buat benda ni, dia jarang-jarang buat ni kan, dia tak suka, jangan jangan menyusahkan dia ya. Apa lagi contoh? Contoh kita faham lah. Kesempatan kau Ustaz, ambil kesempatan. Puji katalah Pak Yah pandai masak kan. Pak Yah boleh masak sedap lah kan. Itulah. Suruh dia Suruh kita muliakan. Ya. Muliakan dia. Lepas tu sebenarnya ada udang lah di sebalik. Nak suruh dia buat lagi kan. Apa pun tengok keadaan dia lah. Kalau dia terima kasih, aku seronok, happy je, okey. Kalau dia kata alamak, kita suruh dia dah kerut dia, alamak suruh aku pula. Kita nampak lah reaksi dia, rasa susah. Tak payahlah, tak payah nyusahkan. Tapi insyaAllah dia betul serang. Kalau bulan tak boleh, dia okey Ustaz. Tak apalah, senang kan. Saya nak suruh apa? Buat besok ke? Buat tak mau lagi menyusahkan pula kan. Jadi itulah kayu ukurnya, menyusahkan untuk dia ataupun tak. Tapi ada ketika kita kena paksa susahkan dia. Contoh kita dengan anak didik, bagi dia buat juga ni, kan. Kalau tak buat itu, asyik kita je duk buat. Bila dia duk goyang kaki, tak tahu pun nak rasa susah masak macam mana. Nak darah tak pernah ajar nak pegang beras, basuh beras. Tu tak boleh lah, tu pendidikan lain. Ni kita dengan orang lain yang bukan ada unsur pendidikan. Kalau unsur pendidikan, nak suruh anak masak, sapu sampah, biar dia susah, biar dia penat, dia buat juga. Itu lain pendidikan. Adapun dengan orang-orang lain yang tak ada lah unsur-unsur nak mendidik dan sebagainya, yang tu jangan menyusahkan orang lain. Jadi kita kena, orang kata apa, kena kaji dulu benda ni menyusahkan dia, membebankan dia ataupun tidak. Ada ketika yang kita nampak membebankan dia, tapi dia nak buat juga. Itu dia, bukan kita salah, kita tak salah pun, tak suruh pun, tak paksa pun, tapi dia nak buat juga. Mungkin adalah benda yang dia nak dapat pahala ke, dia nak berkhidmat ke dan sebagainya. Seterusnya bab az-ziarah. Bab pada menyatakan ziarah. Hadis Qudusi, bila sebut hadis Qudusi adalah ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat hadis ni, perkataan hadis ni adalah firman Allah, cuma tak termasuk dalam Al-Quran. Hadis Qudusi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila mengunjungi seorang lelaki, akan mengunjungi maksud ziarah, akan seorang lelaki akan saudaranya yang sakit. Ada di sini ziarah sakit, ziarah orang sakit. Kalau ziarah biasa akan guna zara ziarah lah. Kita semua ziarah kan, ziarah sakit, ziarah orang sakit, ziarah orang kena musibah, ziarah orang balik haji, ziarah, semua guna perkataan ziarah. Arab ni dia banyak perkataan ziarah tu. Ada, kita tahu dah, itu pergi tengok orang sakit. Kalau orang meninggal, ada istilah perkataan dia, ziarah orang meninggal. Kita kata mengunjung kan, tu mungkin kita tak guna ziarah. Okey, ada ziarah orang sakit, saudaranya, auzarahu, ataupun ziarah. Ni ziarah bukan sakit, tak ada kaitan sakit, ziarah saja, lama tak jumpa, contohnya. Qala Allah Ta'ala, kalau begitu niat dia pergi kerana Allah semua ni, maka Allah berfirman kepada dia.
Tibta, sungguh baiklah engkau, semoga engkau menjadi baik, dan semoga menjadi baiklah perjalanan engkau. Engkau sungguh baik, engkau baik, perjalananmu pun akan jadi perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta manzilan, dan engkau dah booking, dah book hotel istana dalam syurga. Itu baru sekali kita pergi ziarah, kan? Bolehkah setiap waktu kita niat macam tu nak pergi ziarah? Boleh. Contoh kita datang ni, setiap hari datang ni, niat datang ziarah, ziarah kawan-kawan, hubung silaturahim dan ziarah menziarahi kerana Allah. Dapat pahala ziarah. Rugi kalau kita tak niat datang ziarah, datang silaturahim. Rugi sangat, kan? Jadi sehingga Allah cakap direct dengan kita, yang niat yang penting kita ada niat. Jangan kata jomlah pergi mana, tak tahu pergi mana, kita tak tahu, pergi sampai hospital, jomlah pergi ziarah. Jadi pahala ziarah kita bermula daripada kita kata pergi ziarah. Padahal kita start daripada rumah tadi, tak beritahu nak ziarah pun, pergi jalan, ni hospital lah, singgah je lah ziarah. Pahala ziarah daripada situ. Kan minyak kita daripada rumah mana tu dah berapa ringgit dah, rugilah, tak dapat pahala sebagai pahala ziarah. Doa Allah Ta'ala, Allah cop kita sebagai orang yang baik, perjalanan yang baik. Kalau kita daripada rumah, ya Allah, aku keluar ni untuk ziarah menziarahi kerana Engkau, ya Allah, untuk saling sayang menyayangi kerana-Mu, ya Allah, untuk majlis ilmu dan sebagainya. Dah ada ziarah di situ, hubung silaturahim. Bila rumah tadi, kita singgah tempat lain dulu, singgah beli buah, singgah apa kat mana. Semua perjalanan kita tu dikira sumbangan untuk syurga. Minyak, tol, jarak, semuanya diampun dosa dan sebagainya. Dalam hadis lain, hadis kursi juga, sehingga Allah kata, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tak datang ziarah aku? Ini firman Allah. Allah kata, Allah berfirman, aku sakit, kenapa tak datang ziarah aku? Anak Adam dalam hadis itu sebut, ya Rabbal Alamin, engkau Tuhan sekalian alam, macam mana engkau boleh sakit, dan macam mana kami nak ziarah? Kau Tuhan. Maka Allah kata, bukankah saudara engkau tu sedang sakit? Kalau engkau ziarah dia, macam ziarah aku. Maksud dari sudut pahalanya. Kau datang ziarah dia, aku bagi segala apa kau nak, aku tunaikan hajat engkau, aku sayang pada engkau, aku ampun dosa engkau, engkau jadi orang yang baik, perjalanan engkau perjalanan yang baik. Untung. Tibta wa taba mamsyaka, engkau telah melakukan kebaikan dan perjalananmu juga akan menjadi baik, dan engkau dah booking syurga, booking tempat dalam syurga. Masya Allah, ziarah menziarahi. Jadi begitu juga hadis lain yang Nabi sebut, wajib dapat cintaku. Allah ni, Allah sebut firman Allah, wajib dapat cintaku al-mutahabbina fiyya, orang yang saling sayang menyayangi kerana aku. Kita segan nak sebut saya sayang kamu, kan? Jumpa Haji Azmi, saya sayang kamu, geli pula, sayang. Sambung belakang Ustaz. Sambung belakang dia, Fila. Kan? Saya cakap macam tu juga Ustaz. Nama tu buat asal dia kerana Allah. Kerana Allah. Jadi sayang boleh juga kita bermakna sayang tu saya hormat, saya saling, kita hormat menghormati, kita saling orang lagi perkataan yang seumpama itulah, itu termasuk dalam perkataan sayang. Cinta. Sayang untuk orang Islam kan sayang pada orang kafir, dia sayang semua sayang, tapi ada cara berlainan. Sayang suami isteri tak sama dengan sayang saya dengan Datuk Musafar dengan Tan Sri semua. Sayang juga, tapi tak sama, bukan suami isteri. Sayang suami isteri lain, sayang anak lain, sayang dengan jiran lain, sayang juga sayang dengan orang tak Islam lain. Nabi juga sayang orang kafir. Bila Nabi disuruh, ya Rasulullah, kami kena siksa teruk, boleh tak doa bagi kena balak aja dia orang ni? Nabi kata, aku dihantar jadi Rasul bukan untuk melaknat doa balak kat semua orang. Aku dihantar untuk sayang pada semua makhluk Allah, rahmat. Jadi rahmat sayang Nabi pada orang kafir cara lain. Sayang Nabi pada sahabat Nabi lain caranya. Sayang pada orang kafir, sayang supaya nak selamatkan dia orang masuk Islam, bagi dia minat pada Islam.
bagi dia selamat daripada neraka. Sayang orang Muslim lain sikit tingkatan dia, macam tu, ya. Sayang kena ada semua. Malah siapa yang banyak kasih sayangnya pada alam, lagi banyak dia dapat rahmat kasih sayang Allah. Dia guna mungkin 1000 sayang. Sayang pada binatang pun dia sayang, pada orang pun dia sayang, pada jiran dia pun sayang. Tak pernah nak benci, nak bermusuh. Lagilah Allah kata, aku pun tak sanggup nak musuh dengan kau. Aku pun sayang pada engkau, kan? Kerana engkau ada perasaan sayang pada makhluk aku yang lain, takkan aku nak datangkan murka. Pasti aku pun dahulukan balas balik sayang engkau tu dengan kesayangan aku. Kesayangan aku terampun dosa, kan? Ya, termasuk alam juga, dia pun makhluk juga. Cuma kita tak dengar dia cakap je. Dia pun hidup juga. Dia pun ada hidup, ada mati, kan? Tapi bukan berarti kita potong rumput, Allah tak sayang ke rumput. Jadi itu saya kata sayang ni ada tahap-tahap dia. Binatang contohnya tak boleh bunuh ular lah, sayang kat dia. Ular nak masuk rumah kita ni, lipan masuk rumah kita, sayang, jangan pukul. Itu binatang perosak, kan? Memang untuk dimusnahkan dia. Adalah tahap-tahap dia, ya? Tak sayang ni dengan perkataan dengan perbuatan, tapi boleh gambar dengan perkataan. Kalau kita sayang, ialah sayang dengan hati, tapi mulut tak sebut. Mungkin ada sebab kita tak sebutkan, orang nampak fitnah pula, orang cop lain pula, kan? Tiba-tiba pick up pokok bunga, aku sayang kau ni. Dia ni putih kot ni, cakap dengan pokok lah pula, kan? Jangan tak kena pula cakap kat orang, saya sayang kamu. Ni suami orang cakap kat isteri orang, saya sayang kamu. Gaduh besar. Jadi tak mestinya. Kalau benda boleh menimbulkan bahaya, lebih baik kita tak payah cakap. Contoh, kita hormat orang bagi makan, ada ketika tak boleh bagi, kan? Contoh, suami bagi makanan, bagi hadiah pada perempuan jiran sebelah, menimbulkan cemburu ni, kemudaratan dia lebih besar, lebih baik kita elak dulu, kan? Jadi kena bijak lah, bukanlah pakai sembrono semua sayang belaka. Taklah. Kena bijak tengok ketika keadaan, kalau mudaratnya lebih besar, lebih baik kita hindar, ya? Nada memainkan peranan, Ustaz. Nada memainkan peranan. Ya, betul. Kalau boleh mendatangkan mudaratnya, nah. Tu saya kata dengar nada tu. Tu pasal kata orang nada WhatsApp tak puas, dia tak betul ke cakap ni. Kau dia cakap lain lain ke, Ustaz? Gitu kan. Yalah. Ala kulli hal gitulah, sifat. Kita mana tadi ni? Hadis pertama tadi, kan? Selanjutnya hadis kedua, hadis mauquf an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat zarana Salman min al-madain ila Syam mashiyan wa alayhi kisa'un wandarwaddu qala yani sarawila mushammarah. Qala Ibn Syudhab ru'iya Salman wa alaihi kisa'un matmum ar-ra'si saqitun udhunayhi, yani annahu kana arfasha faqila lahu shawwahta nafsaka qala innal khaira khairul akhirah. Daripada Ummu Darda radhiyallahu anhu. Siapa dia Ummu Darda? Isteri kepada Abu Darda. Suaminya Abu Darda, si isterinya dipanggil dengan Ummu Darda. Mungkin anak mereka nama Darda, sehingga si maknya dipanggil Ummu Darda, si bapaknya Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dua-dua sahabat Nabi yang baik. Riwayat Ummu Darda, beliau telah berkata, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ni adalah saudara angkat Abu Darda. Kan Nabi bila datang ke Madinah, Nabi pair kan, yang ni dengan orang ni dengan orang ni, jadikan keluarga angkat. Salman dijadikan keluarga angkat dengan keluarga Abu Darda. Jadi dia rapatlah sampai kepada Ummu Darda tu, isteri dia, yang rapat. Beliau telah berkata, Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, pernah menziarahi kami daripada Madain ke Syam. Madain di mana? Jordan.
Madain di Jordan sampai ke Syam Syria lah kan. Walaupun negara bersempadanan, tapi agak jauh lah tu perjalanan. Dengan berjalan kaki, Masya Allah, ziarah dengan jalan kaki. Dan beliau memakai kisak selimut. Ini kisak, ini kain, kalau kita kain ihram yang atas tu dipanggil kain selimutnya. Dan indarwad, sejenis seluar. Perawi berkata, yakni seluar yang labuhnya sehingga menutupi lutut sampai betis, separuh betis. Kalau orang kampung panggil apa? Kalau seluar katok aje. Seluar katok atas ni kan. Atas itu seluar pendek. Pasal apa? Pakai seluar pendek kena katok orang kampung. Tahu katok? Dia orang tak faham katok aje. Kena ketuk, kena pukul lah, hantam dengan kayu, pakai seluar pendek. Tapi ni seluar yang bawah pada lutut nah. Telah berkata Ibnu Syawzab, pernah dilihat Salman radhiyallahu anhu dan beliau memakai kisak, kepalanya dicukur dan jatuh kedua telinganya, yakni telinganya besar, lebar. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah menjadikan dirimu menjadi buruk selekeh. Salman ni, Salman radhiyallahu anhu telah membalas, sungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Tapi fokus cerita ziarah. Tengok Salman ziarah keluarga angkat dia Abu Darda di Syam tu. Mungkin tak tahu lah berapa kilometer, Jordan sampai ke Syam. Jalan kaki pula tu. Masya Allah. Datang semata-mata nak ziarah. Allahu Akbar. Saya buat ziarah ni, saya yang lemahnya. Orang mai, Tan Sri mai ziarah saya kan. Allahu Akbar. Malu lah pula nak cerita buat ziarah kan. Tapi ala kulli hal, itulah orang yang datang ziarah menziarahi. Sungguh mulia orang yang datang menziarahi, kerana Allah Ta'ala dia dapat kebaikan yang cukup banyak, sehingga dia tak peduli, tak apalah, tak menguruskan pakaian tak smart, pakai gitu-gitu je kan. Tapi mulia di sisi Allah, kerana kemuliaan yang dia cari adalah akhirat punya. Smart yang dia cari, smart akhirat, biar tak nampak smart kat dunia pun kan. Tapi macam tu, semata-mata nak datang menziarahi keluarga angkatnya Sayyidina Abu Darda dan Ummu Darda. Tak pasti waktu ni, mungkin Abu Darda dah wafat, sehingga dia menziarahi hanya Ummu Darda. Salman Al-Farisi ditaakhirkan menjadi keluarga, sehingga Salman ni satu ketika masa di Madinah ni, cerita Madinah masa zaman Nabi masih hidup, Nabi SAW, Salman datanglah nak jumpa Abu Darda sekali-sekala nak ziarah rumah dia. Nampaklah Ummu Darda ni pakaian selekeh, maksud tutup aurat, tapi taklah, sedangkan dia keluarga kaya. Patut pakaian, yalah perempuan ni cantik-cantik lah, smart sikit, comel-comel pakaian, mahal sikit. Tapi nampak Ummu Darda ni pakai selekeh, pakaian tak terurus. Maka dia tegur, wahai Ummu Darda, kenapa lah kau tak pakai comel-comel, sedangkan kau ada harta, ada duit, boleh beli yang cantik, yang comel. Maka Ummu Darda kata, Abu Darda ni tak ada apa dah, maksudnya tak teringin kat aku dah, tengok pun tak teringin. Kenapa pula? Dia kata, siang dia tiap-tiap hari dia puasa, malam tahajud tak pernah jenguk aku langsung, buat apa aku nak pakai cantik-cantik kan. Jadi tak pernah sentuh lah, istilahnya macam tu, tak peduli pada isterinya. Macam tu ke? Siang puasa setiap hari, malam tiap hari qiyamul lail, tak pernah sentuh. Begitulah Ummu Darda kata, baik-baik, kalau gitu bagi kirim salam buat Abu Darda, beritahu malam ni aku nak datang tidur rumah dia. Baik, Abu Darda balik beritahu, Salman pun datang waktu malam tidur. Jadi bila malam tidur ni, tidur, tapi Salman tak tidur sebenarnya. Jadi dia buat macam berjam, nak tengok Abu Darda macam bangun nak tahajud, dia kata, awal lagi tidur. Nak bangun sampai sejam, awal lagi sampai dekat subuh, barulah sempatlah tahajud dan sembahyang subuh. Jadi Abu Darda ni rasa tak selesa lah, Salman kacau dia, ganggu ibadah malam dia, nak tahajud daripada awal malam sampai sepanjang malam. Salman kacau. Dia pergi mengadu pada Nabi SAW, mengadu, ya Rasulullah, Salman ni jadi tetamu, bukan tamu je, kacau, nak sembahyang tak boleh kan. Maka Nabi panggil Salman, kenapa kau buat yang tu? Ya Rasulullah, ni fulan puasa setiap hari, tiap malam tahajud tak pernah tidur,
tak jenguk langsung isteri dia, kan? Maka Nabi tegur Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguhnya kamu berhak tunai hak Allah waktu malam nak semayang, kena puasa, memang ada hak kamu tunaikan. Wa li zaujika 'alaika haqqan, tapi isteri kau pun ada hak juga, kan? Kena tengok-tengok juga. Wa li 'ainika haqqan, mata kau pun ada hak juga nak kena rehat pejam, tidur sekian jam bagi rehat. Wa li badanika 'alaika haqqan, badan kau pun ada hak kena rehat. Puasa tak boleh setiap hari, ada selang puasa, kan? Jadi biar puasa kita pun sebaik-baik puasa Nabi Allah Daud AS yang selang sari, kan? Tujuan kita puasa nak melemahkan nafsu. Tapi kalau kita puasa setiap hari, dah jadi rutin put kita tak makan 12 jam, tiba-tiba kita jadi kuat juga, betul tak? Setiap hari dah rutin macam tu. Macam kita lah biasa pagi makan, bila sekali tak makan dah lembek, kan? Tapi kalau tiap-tiap hari memang tak pernah makan pagi, pukul 4 baru makan, dah jadi tak makan pun okey, kuatnya boleh jogging je. Tak, kita boleh jogging. Jadi target puasa kita nak melemahkan nafsu, tak tercapai sebab dah jadi rutin harian. Tak makan okey je, malam makan juga, maka nafsu kita tu tetap. Jadi kena selang-selang supaya ada ketika kita letih kerana puasa. Esok kita makan, itu tak makan rasa lain pula, kan? Supaya nafsu kita tu dikalahkan. Salman Al-Farisi tegur macam tu, maka Nabi kata Salman betul, cakap Salman betul, inna li rabbika 'alaika haqqan, semua. Nabi mengiyakan Salman supaya janganlah puasa setiap hari, selang-selang lah sikit. Ada hari kamu jenguk-jenguk isteri, malam tidur rehat dan sebagainya. Tu untuk sahabat yang orang kata beria nak buat ibadah sampai terpaksa kena kurang-kurangkan, stop kan. Kita pula tak buat langsung sampai nak kena suruh buat, kan? Jadi itulah nak sebutnya kisah tadi ziarah Salman. Salman datang daripada jauh semata-mata nak menziarahi kerana Allah Ta'ala. Dalam hadis lain Nabi sebut, bila seorang tu daripada rumah dan niat nak menziarahi saudaranya, daripada rumah lagi Allah suruh malaikat datang pergi doakan dia. Kau jadi payung dia. Payung kita tak nampak lah, tapi doakan, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, terima taubatnya, beri rahmat pada dia, Allah ampun dosa, terima taubat, beri rahmat, sampai pergi sampai balik dapat doa malaikat, sebab kita dah niat nak pergi ziarah, kan? Kalau tak niat daripada tu, saya kata kalau tak ada niat daripada rumah, rugi lah, kan? Malaikat tak datang awal-awal. Tu pentingnya bab niat, tujuan. Niat ni bukan yang usolli macam tu dah. Apa tujuan kita pergi sana buat apa, tujuan kita buat ni buat apa, tujuan tu terlintas dalam fikiran kita kerana Allah dan sebagainya. Ziarah sangat hebat, sehingga tadi saya nak sebutnya hadis qudsi, 4 perkara tu kan. Wajib dapat cinta aku, kata Allah, orang yang saling sayang menyayangi kerana aku, yang pertama. Yang kedua, saling ziarah menziarahi kerana aku. Yang ketiga, saling duduk dalam majlis kerana aku, kerana Allah. Mudah-mudahan kita dapat semua ni kalau kita niat benda ni. Dan yang keempat, saling tolong menolong kerana aku. Masya Allah, orang sini hebat, semua dapat. Datang ziarah menziarahi, sayang menyayangi kerana Allah. Kalau itu tujuan kita, itu niat kita, matlamat kita. Tapi kalau datang tolong buat tu buat ni, dapat pahala yang kita tolong orang, tapi daripada awal tak dapat, rugilah, kan? Biar kita nak daripada awal lagi, perjalanan kita dan segalanya dapat pahala. Jadi tadi kisah Nabi SAW sebut, bila seorang tu datang keluar dari rumah nak pergi ziarah kawan dia, datang malaikat test, kenapalah Allah suruh aku ni pergi doa daripada awal, padahal dia naik unta biasa je. Tapi orang lain tak disuruh, ni dia ni disuruh, walaupun dia sekadar nak pergi sana. Apa tujuan agak-agak nak pergi jumpa kawan dia? Malaikat minta izin Allah untuk datang rupa manusia, sekat dia tengah jalan. Tuan nak pergi mana? Saya nak pergi ziarah, nak pergi kampung sekian-sekian. Kenapa? Situ ada saudara saya. Kenapa nak pergi pula? Nak ziarah dia. Mungkin ada tujuan nak minta hutang ke, nak minta tolong ke, tujuan ni dunia punya tujuan ke? Tak ada tujuan apa. Apa tujuan? Tujuan semata-mata kerana Allah
Dah lama tak jumpa, aku nak timbulkan balik, erat balik silaturahim, sayang menyayangi. Dah lama tak jumpa. Tujuan tu je, tujuan tu tak ada tujuan dunia nak minta tu minta, dah tak ada. Maka ketahuilah kamu bahawa Allah mengampun segala dosamu daripada perjalanan tadi, dan terima taubatmu, didoakan rahmat, diturunkan rahmat padamu, dan Allah sayang kepada kamu lebih besar gandaan daripada apa yang kamu sayang pada saudara engkau. Kan? Masya Allah, hebatnya ziarah menziarahi kerana Allah Ta'ala. Ustaz, ini soal. Ya. Itu kalau kita tak mampu nak ziarah melalui telefon, sekali kita telefon, kata dalam kita telefon, adakah itu dikira silaturahim tapi bertelefon? Ya. Dia amalan ni, amalan ziarah lain, silaturahim pahala lain, ziarah pahala lain, silaturahim pahala lain. Jadi kita telefon tu mungkin kita mengeratkan silaturahim, tapi tak adalah ziarah. Ziarah kena pergi jumpa, kan? Ziarah kena pergi jumpa, tu nama ziarah. Kita tak mampu. Mudah-mudahan Allah tahulah niat kita, mampu tak mampu, kan? Mudahan. Mungkin ada halangan. Kalau betul-betul entah cakap saya tak mampu, tapi ada masa tak pergi pula. Buat lain boleh pergi je pun. Tempat lain boleh pergi. Ni contoh, kan? Mampu, okey. Tak ada kena-mengena orang hidup lah. Kita tak mampu, okey. Kata kawan kita tadi. Kita sama travelkan dia. Sekarang kita minta tolong teman ke saya nak pergi ziarah Makkah. Boleh tak, Ustaz? Kalau dia tak ada tunaikan hajat saya, dia berdosa tak, Ustaz? Taklah berdosa. Bergantunglah pada keadaan dia. Kita nak minta tolong tadi, jangan beban dengan kawan. Tak, itu dia ada urusan ni, urusan anak, urusan tu, kita nak minta tolong. Atau Ustaz kata alasannya dia ada, Ustaz. Itu Allah tahulah betul tak betulnya. Allah je yang tahu, kan? Kita tak pandai nak menilai. Saja. Geram. Wallahu alam. Itulah ziarah. Sebenarnya bab ya Haji. Oh, Syekh. Dia tak tahan tu. Ya, betul. Jadi nak dapat pahala, semuanya tak terlibat dosa. Contoh, niat tu bagus dah. Niat tu bagus, pergi sana jadi tak bagus. Buat benda yang tak bagus, tak dapat pahala juga, terbatal pahala. Macam mana Allah nak bagi pahala? Kita niat nak menziarahi, pergi-pergi dia ajak pergi judi, kita main judi sekali. Contoh lah ni, kan? Ataupun dia minum arak, kita sekali dengan dia. Jadi niat tadi dapat pahala, tak dapat lah. Macam niat tu menipu. Niat lain tapi buat benda lain, benda maksiat, tak boleh lah. Jadi kalau kita niat nak mengunjungi saudara, berkumpul reunion tu, tiba-tiba dalam tu ada unsur maksiat, kena lari ya. Elaklah. Kita tetap, bila kita berjaya elak, pahala ziarah kita dapat, pahala kita elak daripada maksiat dapat, pahala elak daripada perkara maksiat. Oh, pahala tu. Kita duduk dalam majlis, tiba-tiba majlis tu majlis dosa, maksiat, kita keluar, dapat pahala elak daripada majlis. Itu perintah dalam Al-Quran. Allah suruh kita keluar daripada majlis lara, majlis yang dosa. Itu pahala, perintah Allah Ta'ala. Hanya tak apalah, saya dah niat okey dah, tapi buat je lah maksiat ni, terlibat je lah, duduk dalam majlis je lah, habis lah yang tadi, dosa yang tercatat. Haji ada cakap dia tak sebut minara, Ustaz, nyanyi-nyanyi karaoke kan, sikit-sikit kita mendengar tu apa tu, kita berdosa ke, Ustaz? Itu kalau benda tu dosa lah, wallah alam lah. Kena tengoklah pula, ialah karaoke tapi bahasanya qasidah ke, karaoke juga tu, kan? Karaoke ni kira nada, pakai mikrofon menyanyi-nyanyi qasidah, salawat Nabi, kan? Tu tak tahulah apa dia. Kita tengok benda yang pengisian tu, kalau ada dosa tak boleh kita join. Itu je, pandai-pandai kita tahu itu dosa ke tidak. Kalau benda tu melibatkan, tak melibatkan dosa, tak apa. Okey, hadis sebenarnya man zara qauman fa ta'ima indahum. Bab pada menyatakan orang yang menziarahi akan satu kaum lalu dia telah makan bersama mereka. Insya-Allah. Hadis marfu' عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على
bisatin fa shalla alaihi wa da'a lahum. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah menziarahi satu ahli keluarga daripada kaum Ansar. Lalu baginda Nabi SAW telah makan bersama mereka makanan yang dihidangkan. Maka tak kala baginda hendak keluar, baginda telah menyuruh disediakan satu tempat di dalam rumah tersebut. Maka dirinjis air untuk baginda sallallahu alaihi wasallam di atas hamparan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun solat di atasnya dan telah mendoakan untuk keluarga tersebut. Jadi okey, pertamanya Nabi ziarah keluarga. Jadi bila kita ziarah tetamu, kita tunailah hajat tuan rumah. Contoh hajat tuan rumah nak jamu makan. Jangan kata oh saya tak nak makan. Makan macam ni saya tak nak saya nak yang sekian. Tu masuk dalam bebankan tadi dosa. Jadi kita kalau puasa sunat pun kita elok bukalah, tunai hajat tuan rumah. Kan? Lebih-lebih lagi kalau kenduri hajat nak ajak makan. Kan? Kecuali kita minta izin tuan rumah, saya minta maaf lah hari ni tak boleh tinggal, nak kena puasa juga, boleh tak? Kita kena minta izin tuan rumah. Kan? Baru dia tuan rumah kata tak apalah, teruskan puasa. Okey, kita boleh puasa. Kalau tuan rumah kata alamak puasa pula, kita buat kenduri dia puasa, macam kecewa. Ketika tu lebih utama kita buka puasa. Bila kita buka puasa pahala kita dapat, kita dapat tunai hajat saudara muslim, kita dapat menunaikan tuan punya rumah tempat kita ziarah, pahala ziarah menziarahi. Jadi banyak lagi ganda pahala kita daripada berpuasa tadi sampai tak nak makan jamuan tuan rumah. Dan tuan rumah pun nak, contohnya kita seorang puasa, kita seorang pergi ziarah, dia dah buat beria makan, dah lebih kurang mungkin apa yang dia kadar dia mampu, tiba-tiba kita kata puasa. Jadi dia takut, orang yang faham ni dia takut Allah tak ampun dosa dia tuan rumah sebab tetamu datang tak nak makan. Dia takut Allah masih tak terima amalan dia kerana tamu datang tak makan. Rasa risau. Jadi sebab itu ada pula ketika kita datang rumah orang tu tak jamu langsung, air pun tak keluar. Kan? Waktu tu lebih baik kata ulama kita minta air sikit, minta bagi dia jamu kita. Kita pergi rumah dia sembang 5 jam dah, segelas air pun tak mai, tak turun mai air. Kita tak boleh minta air sikit, pasal kita kesian kat dia. Kita keluar rumah, Allah tak ampun dosa dia. Dia tak layan tetamu, tak memuliakan. Ikramud dhaif, wajib ikram dhaif, memuliakan tetamu datang. Walaupun dengan air segelas kosong tu kiralah kita dapat seguk, alhamdulillah dia dapat pahala, Allah ampun dosa dia, keluarkan keburukan rumah daripada rumah. Kan? Jadi apa tadi? Satu, ada seorang wanita, dia memang tak suka lah suami dia ajak main tetamu rumah, penat lah. Kan? Jadi dia tak suka, dia marah suami dia balik tamu, sampai suami dia rasa kecewa nak balik tamu, nak dapat barakah, nak dapat keampunan, dapat rumah ni dapat cahaya daripada Allah. Isteri dia tak suka. Jadi dia bercerita pada ya Rasulullah, aku suka bawa tamu, isteri tak suka. Maka Nabi kata macam ni, kau balik bagi tahu isteri dia aku nak datang jadi tetamu rumah kau. Tapi sebelum bila dengar aku datang tu, kau suruh isteri kau tengok skodeng sikit daripada celah pintu tu, tengok rombongan Nabi datang. Begitu juga bila aku nak keluar balik, suruh dia skodeng juga, kan, teropong tengok celah tu. Baik, dia pun bagi tahu. Itu Nabi dah dekat, dia bagi tahu isteri tu, Nabi tengok. Dia pun tengok, kan. Nabi membawa, nampak yang melindungi Nabi tu bercahaya, berseri, apa semuanya. Nampak Allah, masalah mukjizat Nabi SAW dinampakkan pada wanita tadi ni. Nampak kemuliaan, kebaikan, bawa rezeki besar. Masuklah rumah. Selesai Nabi minta izin keluar, dia pun tengok Nabi bawa benda hitam, benda buruk, benda ular, benda kotor-kotor, bahaya-bahaya ni keluar semua. Kan? Terkejutnya. So isteri dia bertanya Nabi beritahu, itulah tetamu. Tamu datang bawa kebaikan-kebaikan daripada Allah.
Bila kau jamu, benda tu ditinggalkan kebaikan, tinggallah rumah. Yang kotoran dalam rumah tadi ni, benda tak baik, gelap-gelap, semua tetamu bawa keluar. Bukan dapat kat tetamu, bawa keluar je. Tetamu tetap selamat. Kan? Ini bawa keluar dari rumah kita. Tapi kalau kau layan tetamu, sehingga Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Seolah benda ni tak teli. Dia kata beriman Allah dan hari akhirat, tapi tak muliakan tamu, macam tak betul je. Kalau dia betul-betul yang ni, mesti dia buat yang ni. Dia beriman, mesti ada benda ni. Jangan benci pada tetamu. Jadi tamu pun ialah kalau main pencuri tamu, tak boleh lah kan. Benda yang bawa benda bahaya dalam rumah kita, tak boleh juga. Kan? Tambah zaman kita sekarang, tak boleh semua kita nak layan main hak jahat apa segalanya kan. Jadi kena pandai-pandai. Ala kulli hal, lebih-lebih lagi tetamu yang baik, orang soleh dan sebagainya. Walaupun orang tak soleh, kalau dia datang dengan ikhlas menziarahi, jadi tetamu, tetap kita dapat kemuliaan. Walaupun jiran hari-hari kan, ni hari-hari mai duk minum kopi rumah kita kan, membawang lah kan. Kalau niat kita melayan tetamu, dapat pahala layan tamu setiap hari kan. Sekadar bagi air, tak air kosong juga tak apa, dah muliakan tamu. Kan. Jadi Nabi Nabi sahabat-sahabat suka Nabi datang dan muliakan, dan Nabi nak balas jasa kebaikan tuan rumah layan dia. Dia minta, kat mana aku nak masuk rumah jap, bukan nak menyusahkan tuan rumah, tapi nak semayang, turunkan barakah Nabi di situ, dan juga doakan di situ. Rinjis air tadi, rumah tu zaman tu debu, habuk tanah. Jadi bila letak kain ziadah, rinjis lah, tak bagi berhabuk, nak bagi tu cara nak bersihkan rumah. Contoh nak siapa datang nak semayang sini, ini ada benda kita sapu-sapu vacuum lah sikit bagi tetamu datang semayang sini contohnya kan. Gitu je, bukan mesti gitu saya pun nak rinjis main rumah kita rinjis atas kapet, habis basah kapet kita dan tamu tak duduk pula. Jadi tu kesesuaian zaman tu, lantainya tanah dan sebagainya, maka disebut rinjis tu untuk tak bagi berhabuk debu tadi ni, supaya Nabi nak solat dalam rumah dan doakan untuk ahli rumah kan. Dan hadis yang ni tajuk kita yang hadis yang terakhir kot ni, ada lagi daripada Abu Khaldah, dia telah berkata, Abdul Karim bin Abu Umayyah telah datang kepada Abu Al-Aliyah dengan mengenakan pakaian suf, pakaian bulu yang diperbuat daripada bulu kambing. Zaman dulu kalau pakai bulu kambing ni kira orang miskin. Kaya. Sekarang pakai bulu kambing, Gucci ke apa jenama kan, apa Yes and Lauren, kan mahal apa jadi zaman tu kambing boleh sembelih tang tu, jadi dia simpan kulit buat baju. Itu je lah, nak beli baju cotton benang ni bukan senang kan, kira pakaian orang miskin. Lalu Abu Aliyah telah berkata, sungguhnya ini adalah pakaian para rahib. Para rahib kan orang tinggal dunia. Kalau rahib dulu dia kan tak kahwin zaman ni kan, tinggal dunia, tak mau pakaian smart-smart, tak mau pakai miskin-miskin je. Sekiranya kaum muslimin apabila mereka saling menziarahi, mereka berhias rapi kan. Kita tuan rumah maupun kita tetamu nak pergi jumpa orang, pakai smart-smart sikit kan, ni selekeh ya kan. Walaupun itu sebaiknya, bukanlah kewajiban, tapi sebaiknya. So bila kita tengok tu kita happy, happynya, gembiranya kan. Jadi dia kata orang muslim sebaiknya bila nak menziarahi, dia tajammalu, pakailah smart-smart yang selayaknya, semampunya. Jangan pula membebankan. Nak ziarah kena beli baju baru, nak ziarah pakai baju baru, taklah juga, tak membebankan. Itu supaya saling gembira menggembirakan. Kita nampak pun kita rasa seronok, senang dengan dia kan. Contoh open house, datang dengan pakaian baru keluar kebun tu, pakaian nak pergi kebun kan, bertampuk-tampuk. Open house, tuan rumah pun alamak susah hati pula tuan rumah nak tak layan ni tetamu, nak layan kan Allah pakai macam tu. Jadi tak sesuai kan.
Biar ada yang yang lebih baik sikit. Hadis marfu', Allah alam. Satu lagi hadis daripada Abdullah bin Maula Asma, dia telah berkata, Asma, siapa dia Asma? Iaitu kakak pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah mengeluarkan kepada saya satu jubah daripada Tayalisah yang mempunyai tampalan hiasan daripada sutra Parsi, di mana kedua-dua hujungnya dihiasi dengannya. Adalah hiasan-hiasan hujung-hujung tu. Lalu Asma radhiyallahu anhuma telah berkata, ini adalah jubah Rasulullah SAW. Baginda SAW sering memakainya untuk menyambut para utusan delegasi dan juga pada hari Jumaat. Jadi dulu kita sebut tentang pakaian sutra orang lelaki diharamkan. Bagaimana sutra ni bukan sutra keseluruhan, bukan 100% tampalan, koyak, ada kain tampal-tampal. Tu sutra yang sedikit, sebagian ulama kata boleh pakai. Sebab ni jadi pakaian Nabi. Yang sutra tu bukan keseluruhan baju, tapi koyak, tampal. Tampalan tu daripada sutra. Adalah sikit-sikit hiasan tu. Jadi maksud pakaian tu pakaian yang salah satu pakaian cantik Nabi. Ketika Nabi pakai, kalau delegasi mana datang nak jumpa dia, Nabi pakai yang smart sikit. Dan juga pada hari Jumaat, mungkin hari yang istimewa, juga Nabi pakai yang lebih indah, lebih cantik. Boleh satu hari kita habiskan ni. Daripada Salim bin Abdullah, dia telah berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salim ni cucu Sayyidina Umar. Cucu Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Dia telah berkata, Umar, ini atuk dia, telah mendapat sepasang pakaian bercampur sutra, lalu beliau telah membawakannya menemui Nabi SAW. Dia berkata, belilah pakaian ini dan pakailah ia ketika hari Jumaat atau ketika menyambut para utusan yang datang padamu. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya orang yang memakainya adalah orang yang tidak mendapat bahagian syurga di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangkan dengan sejumlah pakaian. Maka Rasulullah SAW telah mengirimkan kepada Umar radhiyallahu anhu sepasang pakaian, kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma sepasang pakaian, kepada Ali sepasang pakaian. Maka Umar radhiyallahu anhu telah berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengirim kepadaku pakaian ini, sedangkan aku sungguh telah mendengar daripadamu engkau berkata tentang seperti yang telah engkau katakan. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, engkau boleh menjualnya atau engkau dapat memenuhi dengannya akan hajatmu. Okey, ni tentang pakaian sutra. Kisah ni Sayyidina Umar dapat kain sutra. Dia tunjuk, ya Rasulullah, nak hadiah pada Nabi kain sutra untuk Nabi buat pakaian smart lah, cantik, jumpa delegasi ataupun hari kebesaran. Jadi Rasulullah kata, pakaian kain ni, sutra ni, untuk orang yang tak dapat syurga. Maksud diharamkanlah, senang ringkasnya, faham, haram orang lelaki pakai sutra. Jadi Sayyidina Umar pun, oh macam tu ke? Okey. Satu ketika Nabi dapat hadiah kain sutra, Nabi bagi pada Umar, bagi pada sahabat-sahabat tadi. Sayyidina Umar macam tanyalah, ya Rasulullah, aku dah pegang dengan sebut engkau tu tak boleh pakai, kenapa kau hadiah pula kain sutra ni kat kami? Nabi kata, aku hadiah bukan untuk kau pakai, buatlah apa pun. Contoh, bagi isteri pakai halal, ataupun nak jual ke, dapatlah duit mahal sikit, dapat untung, kan, boleh. Jadi benda sutra ni diharamkan pakai, bukan haram milik. Seperti emas haram lelaki pakai, tapi bukan diharamkan milik. Dia beli cincin orang lelaki beli cincin orang lelaki, haram? Beli tak haram, simpan je lah kalau tak nak jadikan harta aset kita, kan? Yang haram pakai, kalau sebelum masuk tangan berdosa, kan? Jadi begitu sutra, tak macam arak. Arak haram 10 perkara, beli tak boleh, simpan tak boleh, bawa tak boleh, apa semua tak boleh. Jadi Nabi sebut ada beberapa perkara yang orang syurga dulu pakai di dunia, guna di dunia, di akhirat dalam syurga dia tak boleh pakai lagi dah, walaupun dia masuk syurga. Antaranya sutra. Dulu pakai sutra pasal tak bertaubat, tapi dia masuk syurga juga kemudiannya. Kerana dia tak bertaubat sutra, dalam syurga tak boleh pakai pakaian sutra. Kain katun, kain lain boleh. Yang kedua, arak. Dulu pernah minum, tak bertaubat, tapi pahala dia yang lain-lain terampun dosa. Arak tadi masuk syurga juga dia, tak dapat minum arak dalam syurga, kan?
emas bagi orang lelaki. Juga sama, tak boleh pakai emas perhiasan lagi dalam syurga nanti. Okey, satunya kita boleh hadiah orang, kita boleh jual, tak berdosa. Orang hadiah kat kita, kita jual je lah, boleh, tak berdosa. Dan orang yang bagi hadiah tak boleh, oi saya bagi hadiah, apa jual, tak boleh jual, mai balik kat saya. Tak boleh. Bila dia hadiah, dia tukar milik. Seperti Nabi banyak minta nak beli, tapi orang kata, ya Rasulullah, aku hadiah je, tak payah jual beli, tak payah bayar duit, hadiah je. Nabi ambil dan Nabi bebaskan, merdekakan. Antaranya hamba sahaya, Nabi merdeka. Orang bagi free kat dia, dia merdeka pula. Dah terpulang. Bila kita dah tukar milik, bukan hak kita lagi, terpulang pada tuan yang milik, dia nak buat apa pun. Kita tak ada hak dan kita tak boleh tuntut, saya bagi hadiah, kenapa tak pakai, kenapa tak buat, kenapa tak ni. Tak boleh, kan? Hak dia. Okey, sebenarnya apa ni? Sutra, akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab bagi hadiah kepada adik dia yang belum Islam. Kita boleh bagi hadiah pada orang bukan Islam, tak ada masalah. Hadiah. Tak berdosa, malah kita dapat pahala. Kalau itu niat kita ada unsur dakwah, maka dapat pahala kita. Walaupun dia tak terima Islam pun, dia ambil je hadiah tu, tak apa. Sayyidina Umar bagi hadiah kain sutera tadi pada adik dia yang belum Islam, adik lelaki dia. Ustaz cakap yang para ulama kata dibolehkan buat kampalan sutera. Boleh pakai kampalan? Boleh lah, boleh pakai. Boleh. Sutra tunang kan, dulu lelaki. Sutra Pure ke? Bukan 100%. Dia ada kan persen-persen dia kan. Ni 100%, ni 50%. Samping tu macam samping tu je. Ya. Samping. Sutra ni. Songkit lain. Tak tahulah, kena tanya ahli dia berapa persen orang yang buat tu. Kalau dia kata 50-50, lebih baik kita tinggal lah. Kira banyak juga. Kalau 30 je sutra, 70% bukan, tu boleh pakai. Maksudnya sedikit kandungan tu. Tapi kalau 30 tu kita lebih elok, tinggalkanlah, masih banyak. Tadi tampal-tampal tu mungkin 10% je, 5% je nilai sutranya. Kan? Kalau tampalan sutera original, yalah. boleh pakai. Kain lain yang kain lain dia kain tak sutra lah. Jadi penampal dia tu jumlah keseluruhan mungkin ada 10%. Sikit tani cek gitu je. Jadi 10% masih sikit, boleh pakai. Macam Nabi pakai juga jubah-jubah tu. Tapi keseluruhan 100% ataupun kandungan lebih banyak daripada kandungan lain, sutra 70%, 30 je kain lain, tak boleh lah. Sama. Ada emas kan? Sama. Suasa campuran emas perak, yang tu juga tengok berapa persen dia. Kalau sikit masih boleh pakai. Boleh pakai. Kalau 50-50 tu kira janganlah, elok kita tinggal lah, tu masih banyak kan. Kita bagi sikitkan kandungan emasnya tu. Biar banyak yang lain, yang perak ke dan bahan yang lain, maka boleh kita pakai. Dia jadi harus saja kan? Haruslah benda boleh pakai. Boleh, bila sebut boleh pakai, boleh itu makna harus lah. Harus pakai, boleh. Halal. Ustaz, sorry. Tadi Ustaz kata hadiah orang bagi tu macam khusus untuk macam tadi lah sutra. Tapi kalau yang luar daripada itu, macam orang bagi saya hadiah, saya tak kenal, saya jual, tak apa, itu hak boleh. saya. Boleh, saya tak salah. Boleh. Bukan mana kita kata tak hormat dia bagi. Ada. Cuma kita kadang-kadang kena jaga hati je. Maksudnya dia bagi depan-depan kita. Contoh dia bagi kat kita, tak apalah, saya jual, kau nak beli tak? Depan-depan dia. Taklah, Kan? Jelah kena yang tu lah. Maksudnya berhak, dah jadi hak kita dah. Walaupun dia bagi hadiah, hak kita. Terpulang kita nak buat macam mana? Kan? Nak jual, nak hadiah pada orang lain balik, tak kisah lah. Apa nak sebut tadi tentang banyak pengajaran dari sini. Antaranya Nabi bila benda yang haram terus disebut tentang hukumnya. Contoh kita orang hadiah arak, kita kata saya tak boleh terima, tak terima. Pasal apa tak boleh terima tu, sebab apa? Ceritalah hukum. Tak boleh terima benda ni haram. Kami orang Islam diharamkan terima benda macam ni, kan? Bagi ilmu. Jadi Nabi bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar, Umar tadi tentang ilmu haram gini. Tapi nak hadiah kepada orang tu pulang dihalalkan. Jadi itulah antara pengajarannya. Tapi fokus kita tentang ziarah tadi kan, menziarahi dan pakai pakaian yang sesuai, cantik dan sebagainya untuk menziarahi. Dan kalau dia jamu makan, elok kita makan. Ni ada makanan ni?
Tak ada makan lah kan. Dapat makan minum ni. Wala menjarahi. Ada ketikanya kalau tetamu datang, kita tanya nak minum apa, saya tak nak, tak payah hidang apa-apa. So dapat tak kita? Macam mana? Dia kata tak payah hidang apa-apa? Tak nak apa-apa, air je nak. Dapat tak kita fadilat kata pengampunan dosa, rahmat semua? Lebih baik kita bagi je. Kan? Dia nak minum, dia minum lah. Dia tak minum, kita dah muliakan dia. Kalau kita tak sediakan, kadang-kadang ada orang ni tak payah, saya dah kenyang. Aku tak keluar langsung ni, aku saja-saja aja cakap. Kalau kan, saya saja aja. Kita macam segan pula nak kata nak hidang apa ke? Kalau tetamu kata nak agak mi goreng ke apa ke, itu nampak melampau pula kan. Jadi kita sebagai tuan rumah kita fahamlah. Dia tetamu, kita angkat air kosong, teh tarik ke benda, dia tinggal tak minum. Tu pula kita dah tunai hak kita melayan dia sekadar yang kita mampu. Dia tak mau terima layanan kita, itu dia punya pasal lah, urusan dia lah, bukan kita dah layan. Ni tak dia mentang dia kata tak payah, kita pun tak payah, relax ya. Tak tahu balik lagi mulut nyampai pula, aku datang rumah dia air gelam tak kan. Jadi ada ketika Nabi nak tutup mulut jahat orang ni dengan bagi hadiah. Ada ketika ada orang tu memang jahat, bila Nabi datang, dia datang jumpa Nabi layan dia, muliakan dia, bagi hadiah apa semua, dia balik. Ada orang ni tak jahat, maksud orang baik, sahabat Nabi orang baik, datang Nabi tak layan macam tadi sangat kan, tak bagi hadiah macam tadi pun. Dia tanya bahawa Nabi kata nak tutup kejahatan dia. Kan orang jahat bila datang rumah kita tak layan dia pokpek bawa mulut, habis dia sebar jahatnya. Tak percayalah ustaz tu, aku pergi rumah dia segelas pun tak bagi, apa pun tak ada kan, tak layan langsung. Padahal mungkin bagi kita tuan rumah, kita dah tanya dia tak nak kan. Itu silap kita sebagai tuan rumah, kita letak je kan. Macam kita kadang-kadang di sana kan, ustaz nak air ni tak? Tak. Cedok letak, ustaz minum juga kan. Tu dia kata, orang tu kata jangan tanya, ambil letak, dia nak minum tak minum, tu pulang dia. Kan, tak limau pula, tebu limau kan. Mula tak letak, minum juga, habis juga. Allah, masya-Allah. Nak tapi mau. Jadi itulah kita ni kena faham. Dan kita tak terguris sangat kalau tetamu tak makan makanan kita tuan rumah kan. Kita tuan rumah taklah rasa ralat sangat. Tapi kalau orang Arab itu aib yang besar, benda yang sangat mengecewakan. Aib ni benda apa dia? Benda yang memalukan sangat. Tetamu datang, dia buat makan tak sentuh langsung. Ini benda aib. Ni saya cerita dulu kan, bila saya pergi ziarah rumah ustaz guru saya di Mesir tu. Ayah kita pergi lah, tu dia makanan punya banyak. Kita budak bujang je, memanglah lantak semua lah. Ni pun nak, ni nak, makan gini lah, kenyang sungguh. Lepas tu dia kata, tak pergi pakcik dia ajak pergi rumah dia sana kan. Alamak, macam mana kenyang, tak apa, pergilah. Kita kata pergi je lah, pergi makanan banyak macam tu juga. Kita dah kenyang. Kita pun kata tak payah makan lah, tak larat dah. Member Arab yang bawa kami kata, kau sentuh juga makan, jangan tak ambil. Ya ke? Kita pun cek sikit, dah nampak berubah happy muka dia, tuan rumah kan. Kalau tak makan langsung, mengaibkan, mengaibkan sangat. Pernah juga salah seorang orang Malaysia pergi ziarah Tarim. Dia ada hubungan lah Syed ni kan, pergi sana ziarah lah ke family yang ada talian-talian keluarga dia ni. Pergi ziarah, nak pergi ziarah tu tuan rumah ajaklah nanti malam lepas ni sekian-sekian datang rumah saya. Okey, boleh, tapi jangan sedia makan apa tau. Tak payah buat makan apa. Macam kita lah, kita ingat nak ajak pergi makan restoran mana style kita kan. Lepas tu dipesan, orang pesan kat dia, jangan buat itu. Pergi rumah dia jamu apa, kena makan. Tak makan tu memalukan dia, mengaibkan dia, benda yang tak baik. Barulah dia pergi, dia makan. Jangan kita kata menyentuh. Jadi kalau kita jadi tetamu, kita cuek juga sikit, walaupun kenyang dah agak, cuek sikit, supaya dengan makan tu dia dapat tadilah kebaikan daripada Allah segala-galanya. Tak makan dia rasa takut tak dapat apa daripada Allah. Mungkin dengan niat dia, orang tu mungkin
tak nak makan, Allah dah balas dah kebaikan, tapi dia nak juga confirm bagi tuan makan, cek, aku dah yakin Allah bagi, kan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'alna ma 'allamtana wa 'alina ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu shafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم.